Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis yang terkenal Sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, masih lagi pada hadis-hadis berkenaan tentang haji, dan kita telah tiba pada hadis berkenaan tentang fadlul Madinah, kelebihan Madinah, wa du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha bil barakah, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar dikurniakan keberkatan yang berlipat kali ganda pada Madinah. Riwayat 3334, wa bihi ilaihi qala hadatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Abdul Aziz ibn Muhammad al-Madani an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bi awwali thamar, akan dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam buah yang mula-mula masak di awal musim. Maksudnya bila dah awal musim je, penduduk Madinah akan bawa buah yang baru masak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, maka Nabi akan mendoakan, Allahumma barik lana fi madinatina, ya Allah berkatilah untuk kami pada Madinah kami, wa fi thimarina, pada buah-buahan kami, wa fi muddina, pada sukatan cupak kami, wa fi sa'ina, pada sukatan gantang kami, barakatan ma'a barakah, keberkatan yang dilipat kala gandakan bersama dengan keberkatan. Maksudnya Nabi minta keberkatan yang berlipat kali ganda untuk Madinah. Thumma yu'tihi, kemudian sunnah Nabi lakukan, baginda akan memberi buah tersebut asghara man yahduru minal wildan, kepada yang paling kecil daripada kanak-kanak yang hadir. Sebab itu sunnah, kalaulah contohnya kita ada sesuatu, kita berikan kepada kanak-kanak, kerana itu yang selalunya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3335. وبه إليه قال حدثنا حماد بن إسماعيل بن علي قال حدثنا أبي عن وهيب أن يحيى بن أبي إسحاق أنه حدث أبي سعيد مولى المهري أنهم أصابهم بالمدينة جهد وشدة. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Maka apa telah diriwayatkan daripada Abu Sa'id, yang merupakan hamba yang telah dimerdekakan, bahawa sesungguhnya telah menimpa mereka ketika di Madinah jahdun, kesusahan, wasyiddatun, dan kemarau. Wa annahu ata Aba Sa'id, maka Abu Sa'id Maula Al-Mahri telah datang berjumpa dengan Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalalah, lalu dia mengadu kepada Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, inni kathirul ayal, sesungguhnya keluargaku ramai, wa qad asabatna shiddatun, dan sesungguhnya telah menimpa kami akan kesusahan yang berat. Fa'aradtu, maka aku berkeinginan, an anqula, untuk memindahkan keluargaku, ila ba'dir rif, ke tempat yang subur, ke tempat yang lebih banyak peluang, ke tempat yang lebih baik. Ini kita sedang membaca hadis-hadis berkenaan tentang kelebihan Madinah. Sebab itu siapa di antara kita yang ada rezeki, yang ada kemampuan untuk tinggal di Madinah, maka tinggallah di Madinah, berhijrahlah di Madinah. Nanti kita akan baca banyak hadis berkenaan tentang kelebihan Madinah. Maka Abu Sa'id apabila mendengar pada waktu itu kata-kata daripada daripada Abu Sa'id Maula Al-Mahri, maka Abu Sa'id berkata, la taf'al, jangan melakukan begitu, jangan pindah Madinah.
Jangan pindah daripada Madinah. Ilzam bil Madinah, kekallah kamu di Madinah. Fa inna kharajna ma'a Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kami pernah keluar bersama dengan Nabi SAW. Kata Abu Sa'id, adunnu annahu qala hatta qadimna Usfan, sehingga kami telah tiba di tempat yang bernama Usfan. Fa aqama biha layali, lalu kami telah tinggal beberapa malam di Usfan. Fa qala an-nas, maka para sahabat saling berkata, wallahi demi Allah, ma nahnu hauna fi syai', kita tak buat apa-apa pun dekat Usfan di sini. Perang pun tak ada, musuh pun tak ada, apa pun tak ada. Wa inna iyalana la khuluf, dan sesungguhnya keluarga kami la khuluf, tiada siapa yang menjaga. La khuluf pada baris yang kedua, 3, 4, 5, ay laysa indahum rijalun wala man yuhmihim, tak ada siapa yang menjaga keluarga kami di Madinah. Mana'man, kami tidak berasa aman alaihim, tentang keluarga kami. Maka apa yang para sahabat saling bercakap bersama dengan mereka. Fabalagha dzalika Nabi, perkara tersebut telah sampai kepada Nabi SAW. Maka baginda pun bersabda, ma hadzal ladzi yablughuni min hadithikum, apakah perkara yang telah sampai kepadaku daripada perbualan-perbualan kamu. Ma adri kaifa qala, kata perawi, aku tidak pasti bagaimanakah yang Nabi sebut. Sama ada Nabi bersabda, wallazi ahlifu bih, demi zat yang aku bersumpah dengannya, ataupun Nabi menyebutkan, wallazi nafsi biyadih, demi zat yang nyawaku berada di dalam genggamannya. Laqad hamamtu, sabda Nabi, sesungguhnya aku telah berniat. Au in syi'tum, ataupun Nabi menyebut, jika kamu mahu. La adri ayyatuhuma qal, kata perawi, aku tidak pasti perkataan di antara dua ini yang mana satu Nabi gunakan. Maka sabda Nabi, la amuranna, pasti dan pasti aku akan menyuruh, sabda Nabi, binaqati tur'al, agar untaku mulakan perjalanan. Thumma la ahullu laha uqadah, kemudian aku tidak akan membiarkan unta tersebut berhenti hatta aqdamal Madinah, sehingga kita tiba di Madinah. Sebab para sahabat kata, nak balik, jom kita balik, dan kita akan berjalan tanpa henti. Maka apakah maksud la ahullu laha uqadah pada baris yang kedua, 5, 6? Maknahu wasilus sair, akan berterusan berjalan. Wala ahullu an rahilati uqdatum min uqadi hamliha, dan tidak akan berhenti untuk berehat dan sebagainya. Kembali kepada hadis. Waqala, kemudian Nabi SAW bersabda, Allahumma inna Ibrahim alaihi salatu wassalamu harrama Makkah. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam telah menjadikan Mekah sebagai tanah haram. Faja'alaha harama, maka Nabi Ibrahim telah menjadikan Mekah sebagai tempat yang mulia, tempat yang suci, sebagai tanah haram. Wa inni haramtul madinata harama, dan sesungguhnya sabda Nabi, aku telah menjadikan Madinah sebagai tanah haram. Maka di manakah sempadan Madinah? Ma baina ma'zimaiha, ma'zimai bermaksud jabalain. Maka Madinah itu adalah tempat yang berada di antara dua bukit. Apakah dua bukit di sini? Sama ada maksudnya adalah Gua Ir dan juga Gua Thawr yang kita baca, ataupun pada waktu itu gua seperti yang kita boleh baca adalah maksud dia adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Gua Ir dan juga Gua Uhud. Maka salah satu daripada kedua-dua maksud tersebut. La yuraku, maka apakah pantang larang tanah haram Madinah? Sabda Nabi, la yuraka fiha dam, tidak boleh ditumpahkan sebarang darah di Madinah. Tak boleh bergaduh, bertengkar ataupun bergaduh di Madinah. Sebab itu Sayyidina Uthman bin Affan, dia sangat-sangat berpegang kepada keberkatan Madinah, sehingga apabila tentera dia ingin menghalau pemberontak-pemberontak yang mengepung akan rumahnya, beliau tidak izinkan. Beliau tidak mahu menggunakan kekerasan untuk menyuruh pemberontak-pemberontak yang ketika itu telah mengepung rumahnya untuk tempoh yang lama. Wala yuhmala fiha silah, dan janganlah membawa bersama ketika di Madinah sebarang senjata liqitalin untuk bergaduh. Wala tukhbata fiha syajaratun, dan tidak boleh memotong memetik di Madinah sebarang pokok illa li'ilfin ataupun li'alfin, kecuali bertujuan untuk makanan binatang ternakan. Maka itu boleh.
Maka jika ada keperluan baru boleh. Suka-suka memotong ataupun suka-suka mencabut, maka tidak boleh. Li'alfin, sebenarnya riwayat ini dibawakan nak menerangkan jika ada keperluan memotong, maka ketika itu boleh. Sebab itu kita lihat kalaulah ada keperluan nak membesarkan jalan ataupun boleh mendatangkan mudarat, maka barulah pokok-pokok dipotong di Madinah dan di Mekah. Kemudian Nabi berdoa lagi, Allahumma barik lana fi madinatina, ya Allah berkatilah untuk kami di Madinah kami. Allahumma barik lana fi sa'ina, ya Allah berkatilah untuk kami pada sukatan gantang kami. Allahumma barik lana fi muddina, ya Allah berkatilah untuk kami pada sukatan cupak kami. Allahumma barik lana fi sa'ina, Nabi ulang berkali-kali, Allahumma barik lana fi muddina, Allahumma barik lana fi madinatina, ya Allah berkatilah untuk kami pada Madinah kami. Allahumma ja'al ma'al barakati barakatain, ya Allah jadikanlah bersama dengan keberkatan yang ada barakatain, dua kali ganda keberkatan. Kemudian Nabi bersabda, walladhi nafsi biyadi, demi zat yang memegang nyawaku pada genggamannya, ma minal madinati syi'bun wala naqbun, tidak ada di Madinah daripada jurang mahupun jalan. Syi'bun adalah al-furjatu bainal jabalain, jalan yang ada di antara dua bukit, itu syi'bun. Maka sabda Nabi, tidak ada sebarang jurang mahupun jalan kecuali di atas jurang dan jalan tersebut malakan, ada dua malaikat, yahrusaniha, yang mana kedua malaikat tersebut mengawal Madinah, hatta taqdamu ilaiha, sehinggalah kamu sampai ke Madinah. Maka para sahabat risau, tak ada siapa jaga keluarga mereka di Madinah. Nabi kata jangan risau, ada malaikat yang menjaga Madinah. Thumma qala linnas, kemudian baginda Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, irtahilu, jom kita bergerak balik. Fartahalna, maka kami pun telah bergerak balik. Fa'aqbalna ilal Madinah, maka kami telah tiba di Madinah. Fawalladhi nahlifu bihi au yuhlafu bih, maka demi zat yang kami bersumpah dengannya, syakka min hammad ma wada'na, kata perawi, kami tidaklah meletakkan barang-barang kami, hina dakhalna al-Madinah, ketika mana kami masuk sahaja ke Madinah, hatta aghara alaina, sehingga tiba-tiba kami telah diserang oleh Banu Abdullah bin Ghatfan, wa ma yahijuhum qabla dhalik, dan tidaklah mereka berani melakukannya sebelum ini. Maka sebenarnya kisah ini diceritakan, kata Imam Nawawi pada baris yang ke-36 daripada bawah, maknahu annal madinata fi hali ghibatihim, bahawa Madinah sewaktu sahabat-sahabat ini tak ada, kosong daripada lelaki kerana mereka bersama dengan Nabi, maka ketika itu Madinah dipelihara dan dijaga oleh para malaikat. Namun apabila mereka yang merasakan bahawa mereka yang perlu jaga, mereka yang kena ada dekat Madinah, maka Allah tunjukkan kekuasaannya, mereka sampai sahaja di Madinah, maka telah ada musuh yang menyerang Madinah. Daripada sini juga kita belajar, kalaulah kita benar-benar yakin dan berserah kepada Allah, sebenarnya Allah sentiasa menjaga, memelihara kita. Sebab itu pentingnya untuk kita mengamalkan ayat-ayat perlindungan yang diajar oleh Nabi SAW, seperti ayatul kursi setiap kali lepas solat, seperti penghujung suratul Baqarah sebelum daripada tidur, sebagai perlindungan untuk diri kita daripada segala perkara yang tidak baik. Dua hadis berikut ini kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama, 3336 dan 3337. وبه إليه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن ولية عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا واجعل مع البركة بركتين. 3337 pun kita tidak terjemahkan, riwayatnya lebih kurang sama. Wabihi ilaihi qala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Ubaidullah ibn Musa qala akhbarana Syaibanu tahwil qala wabihi ilaihi qala hadatsani Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abdus Samad qala hadatsana Harbun ya'ni ibn Shaddad kilahuma an Yahya ibn Abi Katsir bi hadzal isnad mislah. 3338 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, riwayat yang lebih kurang sama, cuma ada sedikit sebanyak perbezaan. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Laysun an Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Sa'id maula al-Mahri. Abu Sa'id yang merupakan hamba yang telah dimerdekakan, sesungguhnya beliau telah datang berjumpa dengan sahabat Nabi yang juga bernama Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, layali al-harrah, pada malam-malam kekacauan al-harrah.
Apakah peristiwa Harrah? Peristiwa Harrah adalah ujian yang besar kepada penduduk Madinah. Bilakah ia berlaku? Pada baris yang ketiga, ianya berlaku pada tahun 63, tahun 63 Hijrah. Maka apakah yang berlaku? Sebelumnya kita pernah sebut bahawa ada dua penduduk yang tidak mahu berbai'ah kepada Yazid bin Muawiyah. Mereka tak nak terima Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Maka Yazid bin Muawiyah mula-mula telah menghantar tentera kepada penduduk Madinah yang dipimpin oleh Muslim bin Uqbah. Maka mereka telah diberi peluang 3 hari untuk berbai'ah kepada Yazid, namun mereka enggan. Setelah 3 hari, maka telah dibunuh segala apa yang berada di Madinah, daripada para sahabat, para tabi'in, yang lelaki, perempuan maupun kanak-kanak. Maka ianya dikenali sebagai fitnah yang dahsyat, yang mana penduduk Madinah dibunuh dalam keadaan Nabi SAW telah melarang penduduk Madinah daripada dibunuh. Dan ini adalah cebisan kecil daripada bagaimana perebutan kuasa menjadikan manusia ketika itu lupa. Lalu kita nampak zaman kita bagaimana manusia merebut kuasa. Yang haram pun mereka kata halal, yang tak boleh pun mereka kata boleh, yang apa yang membawa kepada perpecahan pun mereka kata boleh dan sebagainya. Maka zaman tersebut dah ada, berlaku pada tahun 63 Hijrah, lebih kurang 52 tahun selepas kewafatan Nabi SAW. Maka pada peristiwa Harrah berlaku, maka Abu Sa'id Al-Mahri telah berjumpa dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Fastasyara, lalu dia telah meminta nasihat kepada Abu Sa'id Al-Khudri fil jala', yang mana dia ingin untuk meninggalkan Madinah. Wa syaka ilaihi, dan dia telah mengadu kepada Abu Sa'id as'araha, bahawa harga barang telah naik tinggi kerana waktu tu waktu perang. Waktu itu berlaku fitnah yang besar di Madinah. Wa kasrata iyalih, dan jumlah keluarganya yang ramai. Wa akhbarahu, dan beliau telah mengkhabarkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri alla sabra, bahawa beliau tidak lagi boleh bersabar ala jahdil Madinah, di atas kesusahan yang berada di Madinah, wala waiha, dan kesukaran yang berada di Madinah. Maka Abu Sa'id Al-Khudri telah berkata kepadanya, waihak, celaka kamu, la amuruka bidzalik, aku tidak akan menyuruh kamu untuk melakukan itu, maksudnya meninggalkan Madinah. Inni sami'tu Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, la yasbiru ahadun, tidaklah seseorang itu bersabar, ala la'waiha, di atas kesusahan yang ada di Madinah, fayamuta, lalu dia meninggal dunia di Madinah, illa kuntulahu syafi'an aw syahidan, kecuali sabda Nabi, aku akan memberi syafaat khusus kepadanya ataupun menjadi saksi baginya pada hari kiamat, idza kana muslimah, apabila dia adalah seorang Islam. Maka ini menunjukkan kelebihan orang yang bersabar dengan kesusahan yang berada di Madinah. 3339 baca sanad dia. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala beliau telah meriwayatkan, sesungguhnya beliau telah mendengar Nabi SAW bersabda, inni haramtu, sesungguhnya aku telah menjadikan tanah haram, ma baina labatayil Madinah, tempat yang terletak di antara dua Harrah, dua tanah berbatu hitam di Madinah, iaitu yang dikenali sebagai Harrah Waqim dan Harrah Wabarah. Kama harrama, sebagaimana Nabi Ibrahim telah menjadikan tanah haram Mekah. Qala, berkata perawi, thumma kana Abu Sa'idin ya'khudhu, wa qala Abu Bakrin yajidu ahadana fi yadihi at-tayr. Kemudian adalah Abu Sa'id, walaupun ketika di mana pada tangannya ada burung sekalipun, fayafukuh, maka dia akan melepaskan burung tadi daripada tangannya, summa yursiluh, dan membebaskan burung tadi. Kenapa? Sebab tanah Mekah Madinah adalah tanah haram, maka tidak dibenarkan untuk memburu binatang buruan padanya. 3340 baca sanad dia. Tolong buka kipas ni, terus baca. Maka Sa'al bin Hunayf radhiyallahu ta'ala telah berkata, ahwa Rasulullah, Nabi SAW telah menunjuk dengan tangan baginda ke arah Madinah. Maka baginda bersabda, innaha haram, sesungguhnya Madinah itu adalah tanah haram. Haram bermaksud mulia, terpelihara, terjaga.
Aminun, ianya adalah tempat keselamatan. 3341 baca. Ini nak menceritakan keadaan Madinah ketika Nabi dan para sahabat muhajirin mula-mula sampai. Terus daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, qadimnal Madinah, kami telah mula-mula tiba di Madinah, wahia wabi'atun, dalam keadaan Madinah penuh dengan wabak penyakit. Wabi'ah, penuh dengan wabak penyakit. Fashtaka Abu Bakr washtaka Bilal, maka telah jatuh sakit Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu anhuma. Falamma ra'a Rasulullah, maka apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat syakwa ashabi, kesakitan yang menimpa para sahabat baginda, maka baginda pun berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah, ya Allah jadikanlah kami mencintai Madinah, kama habbabta Makkah, sebagaimana kamu menjadikan kami mencintakan Mekah, au asyaddu, bahkan lebih. Maka hadis ini menjadi dalil bahawa sunnah untuk mencintai Madinah lebih daripada mencintai Mekah. Sebab itu yang didoakan oleh Nabi SAW. Wasahhiha, dan jadikanlah Madinah tempat yang elok untuk kesihatan. Wabarik lana fi sa'ina, dan berkatilah untuk kami pada sukatan gantang dan juga cupaknya. Wahawil, dan pindahkanlah hummaha, penyakit-penyakit yang ada di Madinah, ilal Juhfah, ke tempat yang bernama Juhfah. 3342, riwayat ini lebih kurang sama, tidak diterjemahkan. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Abu Usama wa bin Numair an Hisham bin Urwah bi hadzal isnad nahwa. 3343, baca sanad dia. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabara ala la'waiha, barang siapa yang bersabar di atas kepayahan, kesusahan yang ada di Madinah, maka apa sabda Nabi? Kuntulahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah, aku sendiri yang akan menjadi pemberi syafaat dan saksi untuknya pada hari kiamat. Maka sebab itu dibawakan tajuk yang berikut, hadis-hadis berkenaan tentang at-targhib, galakan fi suknal Madinah, untuk tinggal di Madinah jika mampu. Wa fadli sabar, dan kelebihan untuk bersabar, ala la'waiha, di atas kepayahan, wa syiddatiha, dan kesusahan kesukaran yang ada di Madinah. Lalu saya pun selalu berdoa, ya Allah, jika dah berada pada hujung usia, mudah-mudahan Allah pilih untuk tinggal di Madinah dan meninggal dunia di Madinah. Terlalu banyak kelebihan untuk meninggal dunia dan tinggal di Madinah. 3344, baca sanad dia. Maka daripada Yohannes, yang merupakan hamba yang telah dimerdekakan oleh Zubair, beliau meriwayatkan, annahu kana jalisan inda Abdullah bin Umar, beliau pernah duduk bersama dengan Abdullah bin Umar, sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, fil fitnah, pada zaman fitnah, iaitu pada zaman fitnah di antara Yazid bin Muawiyah dan juga Abdullah bin Zubair. Begitu juga ketika zaman selepas kematian Yazid, pada zaman Abdul Malik bin Marwan bersama dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhum. Fa'atathu maulatun lahu, maka telah datang kepada Abdullah bin Umar seorang hamba perempuan yang beliau telah merdekakan. Tusallimu alaihi, memberi salam kepada Abdullah bin Umar. Lalu wanita tersebut berkata, inni aradtul khuruj ya Aba Abdurrahman, sesungguhnya aku ingin untuk keluar daripada Madinah, wahai Abu Abdurrahman. Ishtadda alaina zaman, telah menjadi suka ke atas kami untuk terus tinggal di Madinah. Faqala laha Abdullah, maka Abdullah bin Umar telah berkata kepada wanita tersebut, uqudi, tetaplah tinggal di sini, laka, wahai wanita yang kurang cerdik. Fa inni sami'tu Rasulullah, kerana sesungguhnya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasbiru ala la'waiha wa syiddatiha, tidaklah bersabar di atas kepayahan dan kesusahan yang ada di Madinah, illa kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah, sabda Nabi, kecuali aku
aku akan menjadi untuk orang tersebut sebagai saksi ataupun sebagai pemberi syafaat kepadanya pada hari kiamat. Kelebihan khusus untuk orang yang bersabar di atas kepayahan dan kesusahan yang berada di Madinah. 3345, maka yang ni kita tidak terjemahkan, riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Ibn Abi Fudayk qala akhbarana ad-Dhahhak an qatana al-Khuzai an Yuhannas maula Mus'ab عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة يعني المدينة. 3346 baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yasbir, tidaklah bersabar, ala la'wa'il Madinah, di atas kesusahan yang terdapat di Madinah, wa syiddatiha, dan kepayahan yang terdapat di Madinah. Dia tak berpindah, dia tak pergi ke mana-mana, dia kekal duduk di Madinah. Ahadun, seorang pun, min ummati, daripada umatku, illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamati aw syahida. Sabda Nabi, kecuali aku akan menjadi pemberi syafaat untuk orang tersebut ataupun menjadi saksi bagi orang tersebut. Riwayat yang ke-3347 dan 3348 daripada Sahih Muslim ini, kedua riwayat ini kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Abi Harun Musa bin Abi Isa sami'a Aba Abdullah al-Qarraz يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. 3348 وبه إليه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا فضل بن موسى قال أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لأواء المدينة بمثله. Riwayat yang lebih kurang sama seperti riwayat-riwayat sebelum ini. Bab yang seterusnya adalah ada dua hadis berkenaan tentang siyanatil Madinah, Madinah terpelihara, min duhulit ta'un wa dajjal, daripada masuknya ta'un dan juga dajjal. Ta'un sementara Covid, maka Covid tidaklah dikira sebagai ta'un. Maka ta'un adalah penyakit yang pada waktu itu meninggalkan kesan pada tubuh badan manusia dan menyebabkan kematian-kematian yang besar, seperti yang berlaku pada ta'un Amwas dan juga beberapa ta'un yang lain. 3003 ada beza di antara ta'un dan juga wabak daripada sudut bahasa Arab, kata para ulama rahimahullahu taala. 3349 baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala anqabil madinati malaikatun, di atas setiap jalan yang menuju ke Madinah terdapat malaikat, la yadkhuluha ta'un walad dajjal, maka tidak ta'un dan tidak dajjal yang dapat masuk ke Madinah. 3350 baca sanad dia. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya'til masihu min qibalil masyriq, maka dajjal akan datang daripada arah timur. Himmatuhu, tujuannya adalah al-Madinah, untuk masuk ke Madinah. Hatta yanzila, sehingga dajjal telah sampai dubura Uhud, belakang daripada bukit Uhud. Thumma tasriful malaikatu wajah, maka malaikat akan mengalihkan mukanya untuk pergi ke arah Syam. Wa hunalika yahlik, maka disitulah dajjal akan binasa. Bab yang seterusnya adalah hadis-hadis berkenaan tentang Madinah berperanan tanfi khabathaha, untuk menghilangkan segala kotoran. Wa tusammi, dan Madinah juga dipanggil sebagai Tabah dan juga Taibah, nama lain bagi Madinah. 3351 baca sanad dia. Maka Nabi SAW telah bersabda, ya'ti alam nasi zaman, akan datang kepada manusia satu waktu, yadu'ur rajul, maka setiap orang akan menyeru ibna ammih, sepupunya, wa qaribah, dan keluarga terdekatnya, halumma ila raha, jom kita berpindah ke tempat yang lebih selesa. Akan datang
Maka para ulama berbeza pendapat adakah dah berlaku ketika pembukaan kota-kota besar ketika zaman pemerintahan Umar bin Khattab ataupun akan berlaku pada pada akhir zaman. Maka majoriti menyebut ianya akan berlaku di akhir zaman nanti. Maka semua orang yang tinggal di Madinah akan berkata, jom kita tinggalkan Madinah, kita berpindah ke tempat yang lebih selesa. Halumma ila raha, jom kita berpindah ke tempat yang lebih selesa. Sabda Nabi SAW, wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Padahal Madinah adalah lebih baik untuk mereka kalaulah sekiranya mereka mengetahui tentang kelebihan Madinah. Sabda Nabi SAW, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang nyawaku berada pada genggamannya, la yakhruju minhum ahadun, tidaklah seseorang daripada penduduk Madinah keluar daripada Madinah raghbatan anha, dalam keadaan tidak menyukai Madinah, illa akhlafallahu fiha, kecuali Allah akan menggantikan seseorang untuk tinggal di Madinah khairan minhu, yang lebih baik daripadanya. Sabda Nabi SAW, ala ketahuilah, innal madinata kalkir, sesungguhnya Madinah itu umpama dapur api ataupun tungku api. Zaman dulu bila orang nak menghilangkan karat pada besi ataupun karat pada perak, mereka menggunakan api. Maka Nabi umpamakan Madinah ini adalah umpama tempat membersihkan kotoran-kotoran manusia. Tukhrijul khabith, sabda Nabi SAW, sebagaimana api menghilangkan kotoran besi, maka begitulah Madinah menghilangkan kotoran yang ada pada manusia. La taqumus sa'ah, tidaklah berlakunya kiamat, hatta tanfiyal Madinah, sehingga Madinah akan membersihkan syiraraha, mereka-mereka yang jahat, mereka-mereka yang rosak, kama yanfil kir, sebagaimana membersihkan dapur api membersihkan khabathal hadid, kotoran pada besi. 3352 baca sanad dia. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala telah berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, umirtu, sabda Nabi, aku telah diperintahkan biqaryatin, untuk berhijrah ke satu kota, ke satu qaryah, ta'kulul qura, yang qaryah dan kota tersebut akan mengalahkan kota-kota yang lain. Dan ini telah terjadi. Daripada Madinah, tempat yang kecil, tempat yang dianggap sebagai desa sebelum Nabi berhijrah, maka pada zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Madinah telah menjadi ibu kota bagi kota-kota yang lain. Sehingga seluruh benua Arab pada waktu itu berada di bawah pemerintahan Madinah. Sebahagian daripada utara Afrika berada di bawah pemerintahan Madinah. Iran dan sebahagian daripada jajahan Iran ketika itu yang berada di Asia berada di bawah pemerintahan Madinah. Bahkan sebahagian daripada kawasan-kawasan seperti Armenia dan sebagainya berada di bawah jajahan Madinah, serta kawasan-kawasan yang pada zaman kita dikenali sebagai Kazakhstan, Tajikistan dan sebagainya juga itu berada di bawah pemerintahan Madinah. Maka Nabi telah diberitahu bahawa Madinah akan menjadi tempat yang mengalahkan kota-kota yang lain. Yaquluna Yathrib, maka mereka memanggil Madinah dengan nama Yathrib, dan itulah nama asal Madinah. Wahiyal Madinah, sabda Nabi, walhal ianya adalah Madinah, tanfin nas, Madinah akan menghilangkan, membersihkan daripada manusia kotoran, kama yanfil kiru khabathal hadid, sebagaimana dapur api, tungku api membersihkan kotoran daripada besi. 3353 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya adalah lebih kurang sama. Wa bihi la qala hadatsana Amr bin Naqid wa ibn Abi Umar qala hadatsana Sufyan tawil qabil qala hadatsani Ibn al-Muthanna qala hadatsana Abdul Wahhab jami'an an Yahya bin Sa'id bi hadzal isnad wa qala kama yanfil kirul khabath wa lam yadhkur al-hadith. 3354 baca sanad dia. Daripada sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Arabiyan, sesungguhnya ada seorang Arab Badui, Arab daripada desa, daripada kampung. Bay'a Rasulullah, telah masuk Islam dan telah memberikan perjanjian taat setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asaba al-Arabiyya wa'akun bil Madinah, maka Arab Badui tersebut telah ditimpa demam yang teruk ketika berada di Madinah.
Maka dia pun telah datang bertemu dengan Nabi SAW lalu berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akilni, batalkanlah bai'ahku." Maka Nabi SAW enggan untuk melakukan itu. Thumma ja'ahu, dia datang kali kedua lalu berkata, "Akilni bai'ati, batalkanlah bai'ahku." Bai'ah bermaksud perjanjian untuk taat setia. Maka Nabi SAW enggan sehingga dia datang pada kali ketiga. Lalu dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akilni bai'ati, batalkanlah bai'ahku." Maka Nabi SAW enggan. Fakharajal A'rabi, maka telah keluarlah orang Arab Badui tersebut. Maka baginda Nabi SAW bersabda, "Innamal madinatu kalkir." Sesungguhnya Madinah ini perumpamaannya seperti dapur ataupun tungku api. Tanfi khabathaha, membersihkan kotoran-kotoran daripadanya. Wa yansa'u tayyibuha, dan menyucikan benda yang baik yang ada pada manusia. Maka yang baik akan lebih disucikan, yang kotor akan dihilangkan daripada manusia. 3355 baca sanad dia. Maka ini dua hadis yang terakhir ini nak menerangkan nama lain bagi Madinah, iaitu Tabah dan juga Taibah. Terus daripada sahabat Nabi Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Innaha, sesungguhnya Madinah ini namanya adalah Taibah, yakni Madinah. Wa innaha, dan sesungguhnya Madinah, tanfil khabath, menghilangkan, membersihkan kotoran sebagaimana api membersihkan kotoran yang ada pada perak." 3356. Maka ini kelebihan orang yang berada, yang tinggal, yang duduk di Madinah. 3356 baca. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, Innallaha sammal Madinata Tabah." Sesungguhnya Allah telah menamakan Madinah dengan nama Tabah. Sebab itu bila kita pergi umrah haji pun, orang yang pergi ke dua-dua tempat dan melihat dengan teliti, dia boleh rasa perbezaan Madinah dengan Mekah. Daripada tempatnya, daripada suasananya, daripada penduduknya, daripada segala-galanya, ada perbezaan yang ketara di antara Madinah dan Mekah. Bab yang seterusnya adalah hadis-hadis berkenaan tentang amaran daripada Nabi bahawa tahrimi iradati ahli al-Madinati bisu', haram menginginkan kepada penduduk Madinah dengan sesuatu yang buruk dan tak elok. Maka Nabi SAW haram, Nabi tak benarkan. Wa anna man aradahum bih, dan barang siapa yang tetap menginginkan keburukan terhadap penduduk Madinah, azabahullah, Allah akan meleburkannya, Allah akan membinasa dan menghancurkannya. 3357 baca sanad dia. Daripada Abu Abdullah Al-Qarras radhiyallahu rahimahullah, sesungguhnya beliau telah berkata, "Asyhadu ala Abi Hurairah, aku telah bersaksi dan aku telah menyaksikan Abu Hurairah bahawa beliau telah berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man arada ahla hadhil baldati bisu', yakni Madinah, barang siapa yang ada niat untuk mendatangkan keburukan kepada penduduk Madinah, azabahullah, maka Allah akan meleburkannya, membinasakannya sebagaimana hilang lesapnya al-mil'u, garam, apabila diletakkan di dalam air. Allah akan binasa, hilang, hancurkan orang yang menginginkan keburukan untuk penduduk Madinah." Terus riwayat seterusnya 3358. Maka sesungguhnya Qarras, Abu Abdullah Al-Qarras, wa kana min ashabi Abi Hurairah, beliau adalah di antara anak murid Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yaz'umu, beliau telah berkata bahawa sesungguhnya beliau telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man arada ahla bisu'in yuridul Madinah." Barang siapa menginginkan untuk penduduk Madinah dengan sesuatu keburukan, azabahullah,
Allah akan meleburkannya sebagaimana hilang lesapnya garam fil ma' apabila diletakkan di dalam air. Qala Ibn Hatim fi hadis Ibn Yuhannas badala qawlihi bisu'in ay syarra. 3359 serta 3360. Dua hadis ni kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ibn Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Abi Harun Musa bin Abi Isa ta'wilu bi ila qala wa hadatsana Ibn Abi Umar qala hadatsana Dawardi an Muhammad bin Amr jami'an sami'a Abu Abdullah al-Qurras sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam mislah. 3360 pun kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Hatim ya'ni ibn Ismail an Umar bin Nubayh qala akhbarani Dinar al-Qurras qala sami'tu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala yaqul qala Rasulullah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man arada ahlal madinati bisu'in, barang siapa yang berniat untuk mendatangkan kejahatan kepada penduduk Madinah, azabahullah, Allah akan meleburkannya, membinasakannya, kama yazubul milhu, sebagaimana hilang lenyapnya garam apabila diletakkan di dalam air. Riwayat 3361 riwayat yang lebih kurang sama, cuma ada satu perkataan yang tidak ada pada riwayat sebelum ini. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ismail ya'ni ibn Ja'far an Umar bin Nubayh al-Ka'bi an Abi Abdullah al-Qurras annahu sami'a Sa'ad bin Malik radhiyallahu ta'ala yaqul qala Rasulullah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang lebih kurang sama, ghaira annahu qala bidahmin au bisu'in, barang siapa yang ingin untuk menyerang penduduk Madinah ataupun melakukan kejahatan kepada penduduk Madinah, maka Nabi telah memberi amaran kepada mereka. 3362 baca sanad dia. Maka Abu Hurairah dan Sa'ad bin Malik radhiyallahu ta'ala mereka berdua telah berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, Allahumma barik li ahli Madinah, ya Allah kurniakanlah keberkatan kepada penduduk Madinah, fi muddihim, pada sukatan cupak mereka. Dan baki hadis adalah sama, cuma ada riwayat, ada penambahan riwayat, man arada ala bisu'in, barang siapa yang menginginkan keburukan, kejahatan untuk penduduk Madinah, azabahullah, maka Allah akan meleburkan mereka sebagaimana hilang lenyapnya garam filma apabila diletakkan di dalam air. Bab yang seterusnya adalah hadis-hadis berkenaan tentang targhibin nasi fi suknal Madinah, memberi galakan kepada manusia untuk kekal tinggal di Madinah inda fathil amsar, ketika berlakunya pembukaan kota-kota yang baru, kota-kota besar. 3363 baca sanad dia. Maka daripada Sufyan bin Abi Zuhair radhiyallahu ta'ala, beliau berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, Yutahu Syam, akan dibuka kota Syam, yang merupakan tempat yang paling maju di sekitar benua Arab pada zaman tersebut. Fayakhruju minal madinati qaumun, maka sekelompok orang akan keluar meninggalkan Madinah bi ahlihim, dengan membawa ahli keluarga mereka. Yabusun mempunyai tiga makna. Yabusun mempunyai tiga makna pada baris yang pertama daripada awal tajuk. Maka kata Imam Nawawi, fahasala fi dhabtihi thalathata awjuh. Wa ma'nahu, makna yang pertama, yatahammaluna bi ahlihim, mereka membawa sekali ahli keluarga mereka. Yang kedua, yad'una an-nasa ila biladil khasab, mereka mengajak orang lain untuk berpindah ke tempat yang lebih selesa. Makna yang ketiga, yasukun ay saukul ibil, mereka membawa bersama unta-unta mereka, nak menunjukkan mereka pindah sepenuh-penuhnya. Maka ketiga-tiga terjemah boleh, mengajak orang lain untuk turut berpindah ataupun membawa bersama dengan mereka unta-unta dan segala harta mereka. Sabda Nabi SAW, wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, dalam keadaan Madinah adalah lebih baik untuk mereka sekiranya mereka mengetahui. Thumma yuftahul Yaman, kemudian akan ditawan kota Yaman. Fayakhruju qaumun bi ahlihim, maka akan keluar sekelompok manusia dengan ahli keluarga mereka meninggalkan Madinah. Yabusun, dan mereka mengajak orang lain untuk turut pindah ke tempat yang lebih baik. Sabda Nabi, wal madinatu khairul lahum, dalam keadaan Madinah adalah lebih baik untuk mereka sekiranya mereka mengetahui.
mengetahui. Thumma yuftahul Iraq, kemudian akan dibuka kota Iraq. Fayakhruju minal madinati qauman, maka akan keluarlah meninggalkan Madinah segolongan manusia bersama dengan keluarga mereka, yabusun, dan mereka ketika itu mengajak orang lain untuk keluar, turut keluar bersama dengan mereka. Maka Nabi SAW mengingatkan, dalam keadaan Madinah semestinya adalah lebih baik untuk mereka kalaulah mereka mengetahui tentang kelebihan Madinah. 3364, riwayat yang lebih kurang sama. Terus baca. Daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, daripada Sufyan bin Abi Zuhair radhiyallahu taala, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuftahul Yaman, akan dibuka kota Yaman, fayati qaumun, maka akan datang sekelompok manusia daripada penduduk Madinah, yabusun, mereka akan keluar meninggalkan Madinah bersama dengan keluarga mereka, fayatahammaluna bi ahlihim, maka mereka akan membawa bersama dengan mereka ahli keluarga mereka, wa man ata'ahum, dan orang-orang yang mentaati mereka. Sabda Nabi, wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, dalam keadaan Madinah adalah lebih baik untuk mereka sekiranya mereka mengetahui. Thumma yuftahu Syam, kemudian akan dibuka pula kota Syam, fayati qaumun yabusun, maka akan datanglah meninggalkan Madinah sekelompok kaum yabusun, dan mereka mengajak keluarga mereka yang lain, mereka membawa segala harta yang mereka ada berpindah. Fayatahammalun, ada 3 terjemah yang kita boleh terjemahkan. Maka mereka telah membawa bersama dengan mereka ahli keluarga mereka dan orang yang mentaati mereka. Sabda Nabi, dalam keadaan Madinah adalah lebih baik untuk mereka sekiranya mereka mengetahui. Thumma yuftahul Iraq, kemudian akan dibuka pula kota Iraq, fayati qauman, maka akan datanglah sekelompok orang meninggalkan Madinah, yabusun, mengajak orang lain untuk turut sama berpindah, fayatahammaluna bi ahlihim, dan mereka akan membawa ahli keluarga mereka dan orang-orang yang mentaati mereka. Sabda Nabi, dalam keadaan Madinah adalah lebih baik untuk mereka sekiranya mereka mengetahui. Hadis yang berikut, ada 2 hadis di sini nak menerangkan situasi nak menerangkan bahawa Madinah akan ditinggalkan dalam keadaan Madinah itu adalah sebaik-baik tempat. Sebaik-baik tempat untuk tinggal adalah Madinah, dan Madinah akan ditinggalkan. Sehingga nanti kita akan baca pada hadis yang kedua dalam tajuk ini, bahawa Madinah akan ada satu masa dah tak ada orang langsung tinggal. Ianya akan menjadi tempat yang terbiar dan menakutkan, dan itu berlaku betul-betul sebelum daripada berlakunya kiamat. 3365, baca sanad dia. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala telah berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda lil Madinah, kepada Madinah, dan berkenaan Madinah, la yatrukannaha ahluha, pasti dan pasti Madinah akan ditinggalkan oleh penduduknya, ala khairi ma kanat, dalam keadaan ianya adalah sebaik-baik tempat. Apa sebaik-baik tempat? Mudallalatan, dan Madinah akan menjadi tempat tinggal lil awafi, bagi binatang-binatang dan burung. Apakah maksud al-awafi? Yakni sibai wa tair. Berkata perawi Muslim, Abu Safwan Abdullah bin Abdul Malik yatim bin Jurayj 10 sinin kana fi hajri. Terus 3366, baca sanad dia. Maka Abu Hurairah radhiyallahu telah berkata bahawa aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatrukuna al-Madinah, manusia akan meninggalkan Madinah ala khairi ma kanat, dalam keadaan ianya adalah sebaik-baik tempat untuk berada. La yaghshaha, tidak akan mengerumuni Madinah illa al-awafi, kecuali hanya binatang-binatang dan burung. Yuridu awafi as-sibai wa tair, yang baginda maksudkan adalah binatang-binatang buas dan juga burung. Thumma yakhruju ra'iyan, ini nak menceritakan peristiwa ini berlaku sebelum kiamat. Kemudian akan ada 2 pengembala yang keluar min Muzainah, daripada kabilah Muzainah, yuridanil Madinah, mereka berdua ingin untuk menuju ke Madinah, yan'iqani bi ghanamihima, mereka membawa bersama mereka membawa bersama dengan mereka kambing-kambing mereka.
Yan'iqan bermaksud yasihan, mereka membawa, menjerit ke arah kambing-kambing mereka. Fayajidaniha, maka mereka mendapati Madinah ketika itu wahsyan, dalam keadaan terbiar dan menakutkan. Sehingga apabila mereka berdua tiba sahaja di Saniyatul Wada', kharra, maka mereka berdua akan jatuh pada wajah mereka, nak menggambarkan berlakunya tiupan sangkakala, berlakunya kiamat. Riwayat yang ke-3367 nak menerangkan beberapa hadis, lebih kurang 2-3 hadis berkenaan tentang kelebihan Raudah, iaitu tempat yang berada di antara kubur dan mimbar Nabi SAW, dan kelebihan mimbar Nabi SAW sendiri. 3367 baca sanad dia. Maka daripada Abdullah bin Zaid Al-Mazini, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, ma baina baiti wa mimbari, tempat yang berada di antara rumah dan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah, adalah salah satu daripada taman-taman syurga. Itu kelebihan raudah yang berada di antara mimbar dan rumah Nabi SAW. 3368 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina mimbari wa baiti, tempat yang terletak di antara mimbar dan rumahku, raudhatun, adalah taman syurga daripada taman-taman syurga. 3369 baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma baina baiti wa mimbari, tempat yang terletak di antara rumah dan mimbarku, raudhatun, adalah taman syurga daripada taman-taman syurga. Dan hadis ini nak menerangkan tentang mimbar Nabi. Wa mimbari, sabda Nabi, dan mimbarku terletak di atas haudku. Apakah maksud mimbar Nabi terletak di atas haud Nabi? Maka pada baris yang pertama kata Imam Nawawi, apa al-muradu minbaruhu bi'ainihi alladhi kana fid dunya. Maksudnya secara hakikat bahawa apa telaga Nabi, haud Nabi akan berada di tempat di mana beradanya mimbar Nabi sekarang. Dan pendapat yang kedua adalah innalahu hunaka mimbaran ala haudih, bahawa Nabi akan mempunyai mimbar apa di sisi haud Nabi pada ketika itu. Bab yang seterusnya berkenaan tentang kelebihan Bukit Uhud. Maka antara kelebihannya adalah ianya adalah bukit yang mencintai Nabi, dan juga Nabi pun mencintainya. 3370 baca sanad dia. Maka daripada Abu Humaid Sahal bin Sahal As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kharajna ma Rasulillah, kami telah keluar bersama dengan Nabi SAW dalam peperangan Tabuk. Dan baki hadis adalah lebih kurang sama, wa fihi, namun dalam riwayat ini ada menyebutkan summa aqbalna, kemudian apa kami telah datang, sehingga apabila kami tiba di tempat yang dikenali sebagai Wadil Qura, Nabi SAW bersabda, inni musri'un, sesungguhnya aku ingin untuk bersegera dalam perjalanan. Faman sya'a minkum falyusri' ma'i, maka barang siapa di antara kamu yang mahu, maka hendaklah bersegera bersama denganku. Wa man sya'a falyamkus, dan barang siapa yang mahu boleh untuk tinggal dahulu di tempat ini dan join kemudian. Fa kharajna, maka kami telah keluar sehingga kami telah hampir apa dengan Madinah. Faqala, maka baginda bersabda, hadhihi Tabah, Madinah ini adalah Tabah. Wa hadza Uhud, dan ini adalah bukit Uhud. Wa huwa jabalun, ianya adalah sebuah bukit. Yuhibbuna, yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. 3371 baca sanad dia. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Uhudan jabalun, sesungguhnya bukit Uhud adalah sebuah bukit. Yuhibbuna, yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. 3372 baca sanad.
Maka Nabi SAW kata Anas bin Malik, nadhara, Nabi telah melihat ke arah bukit Uhud. Maka baginda bersabda, inna Uhudan, sesungguhnya bukit Uhud, jabalun, sebuah bukit, yuhibbuna, yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Bab yang seterusnya berkenaan tentang kelebihan menunaikan salat di dua masjid, yang di Mekah dan di Madinah, iaitu Masjidin Nabawi dan Masjidil Haram. Panggil Safi ya. 3373 baca sanad dia. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salatun, satu salat, fi masjidi hadza, di masjidku ini, iaitu Masjid Nabawi, afdal, adalah lebih baik daripada 1000 salat yang ditunaikan pada tempat selainnya, illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Kerana para ulama majoriti menyebut bahawa Masjidil Haram adalah lebih afdal berbanding daripada Masjid Nabawi. Sebentar. Pada baris yang dua daripada awal tajuk, maka kata Imam Nawawi, mana satu lebih afdal, Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram? Wa madhhabus Syafi'i wa jamaahirul ulama, majoriti para ulama termasuk Imam Syafi'i menyebut anna Makkah afdal minal Madinah, Makkah adalah lebih afdal berbanding Madinah. Wa anna Masjid Makkah, dan Masjidil Haram di Makkah adalah lebih afdal daripada Masjid Nabawi di Madinah. Sementara Imam Malik mempunyai pandangan yang berbeza. Maka kata Imam Malik, Madinah lebih afdal daripada Mekah. Fa inda Syafi'i wal jumhur, maka menurut Imam Syafi'i dan majoriti para ulama bahawa adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku tahu dua baris bawah tu, berkata para ulama, ajma'u, mereka telah sepakat, ala anna mawdi'a qabrihi, bahawa tempat di mana terletaknya kubur Nabi, afdalu biqa'il ard, itu adalah sebaik-baik tempat di atas muka bumi. Wa anna Makkah wal Madinah afdalu biqa'il ard, dan selepas itu barulah datang Mekah dan Madinah. Terus, maka daripada sudut tempat di mana Nabi dikebumikan, itu sebaik-baik tempat. Kemudian barulah Mekah, dan kemudian disusuli oleh Madinah. Terus, apa pasang itu? Jelas ke jelas? Terus, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, semua riwayat ini lebih kurang sama, cuma ada sedikit sebanyak perbezaan perkataan. Salatun fi masjidi hadza, satu solat di masjidku ini, itu Masjid Nabawi, khairun, adalah lebih baik daripada 1000 solat pada masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram, yang lebih afdal daripada Masjid Nabawi. 3375 baca sanadnya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala telah berkata, salatun, satu salat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdal, adalah lebih afdal min alfi salatin, daripada 1000 salat yang ditunaikan fi ma siwahunal masajid, pada masjid-masjid selainnya, illa, kecuali, yang mana ini lebih afdal daripada Masjid Nabawi, Al-Masjidil Haram, fa inna Rasulullah, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang terakhir. Wa inna masjidahu, dan sesungguhnya masjid Nabi adalah akhirul masajid, masjid yang terakhir. Terus, qala Abu Salamah, maka Abu Salamah dan Abu Abdullah berkata, kami tidak pernah ragu-ragu bahawa sesungguhnya Abu Hurairah meriwayatkan hadis tersebut daripada Nabi SAW. Famana'ana dhalika, maka kami telah terhalang daripada untuk mendapatkan kepastian daripada Abu Hurairah tentang hadis tersebut, sehingga apabila beliau telah meninggal dunia, tadzakarna dhalik, kami saling menyebut, yang mana kami tidak berkesempatan untuk memastikan bahagian hadis yang terakhir tersebut itu adalah daripada Nabi SAW. Wa talawamna, dan kami telah menyerahkan diri kami, alla nakuna, kenapa kami tidak, kalamna, telah bertanya kepada Abu Hurairah tentang perkara tersebut, hatta yusnidahu, sehingga boleh dinisbahkan, disanadkan, disampaikan bahagian perkataan tersebut kepada Nabi SAW, in kana sami'ahu minhu, sekiranya memang Abu Hurairah mendengar terus daripada Nabi SAW. Maksudnya bahagian tersebut mereka tak pasti
adakah itu adalah daripada Nabi ataupun kata-kata Abu Hurairah. Fabaina nahnu ala dhalik, sedang kami berada pada keadaan tersebut, jalasna Abdullah bin Ibrahim bin Qaris, maka Abdullah bin Ibrahim bin Qaris telah duduk dengan kami. Fadzakarna dhalik, dan kami telah menyebutkan apa kemusykilan kami kepada beliau. Walladhi farratna, dan juga kekurangan dan kesilapan kami daripada memastikan nas Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka telah berkata kepada kami Abdullah bin Ibrahim bin Qaris, asyhadu, aku bersaksi bahawa sesungguhnya Abu Hurairah, aku telah mendengar Abu Hurairah berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, maksudnya bukan kata-kata Abu Hurairah, fa inni akhirul anbiya, maka sesungguhnya aku adalah nabi yang terakhir, wa inna masjidi akhirul masajid, dan sesungguhnya masjidku adalah masjid yang terakhir. Maka menunjukkan ini adalah sabdaan Nabi, bukannya kata-kata daripada Abu Hurairah. 3372 baca sanad dia. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala telah meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun, satu salat, fi masjidi hadha, di masjidku ini, iaitu Masjid Nabawi, khairun, adalah lebih baik, min alfi salatin, daripada 1000 salat, au ka alfi salatin, ataupun seumpama 1000 salat, fi ma siwahu minal masajid, yang ditunaikan pada masjid selainnya, illa, kecuali an yakuna al masjidil haram, kecuali Masjidil Haram, yang itu adalah lebih afdal daripada Masjid Nabawi. 4 riwayat berikut ini kita tidak terjemah sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala hadatsani Zuhair bin Harb wa Ubaidullah bin Sa'id wa Muhammad bin Hatim qalu hadatsana Yahya al-Qattan an Yahya bin Sa'id bi hadzal isnad. Wa bi ilayhi qala wa hadatsani Zuhair bin Harb wa Muhammad al-Musanna qala hadatsana Yahya wa huwa al-Qattan an Ubaidillah qala akhbarani Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadha, satu salat di masjidku ini, iaitu Masjid Nabawi, afdal, adalah lebih baik daripada 1000 solat yang ditunaikan, fima siwahu di tempat yang lain, kecuali Masjidil Haram, yang lebih afdal daripada Masjid Nabawi. 3379 kita tidak terjemahkan. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Ibnu Numair wa Abu Usama tahwil qala wa hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Abi tahwil. Wa bi ilai qala wa hadatsana Muhammad bin Al-Musanna qala hadatsana Abdul Wahhab, kulluhum an Ubaidillah bi hadzal isnad. 3380. Wa bi ilai qala wa hadatsani Ibrahim bin Musa qala akhbarana Ibnu Abi Zaid an Musa al-Juhani an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bimithli. 3381. Wa bi ilai qala wa hadatsanahu Ibnu Abi Umar qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Ayyub an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli. Hadis yang terakhir 3382. Baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, sesungguhnya beliau telah berkata, inna mra'atan, sesungguhnya ada seorang wanita, ishtakat syakwa, telah jatuh sakit. Faqalat, maka wanita ini telah bernazar, in syafani Allahu, jika Allah mengurniakan kesembuhan kepadaku, la akhrujanna, pasti dan pasti aku akan keluar, fala usalliyanna, dan aku akan menunaikan solat di Baitul Maqdis. Fabara'at, maka wanita tersebut telah sembuh. Thumma tajahazat, kemudian beliau telah melakukan persiapan, turidul khuruj, berniat untuk keluar menuju ke Baitul Maqdis. Faja'at Maimunatu zawjan Nabi, maka telah datang Maimunah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tusallimu alaiha, memberi salam kepada wanita yang ingin pergi ke Baitul Maqdis menunaikan nazarnya. Fa akhbarat hadzalik, maka dia telah mengkhabarkan kepada Maimunah tentang nazarnya. Maka berkata Maimunah, ijlisi, kekallah kamu di Madinah, fakuli ma sana'ti, dan makanlah apa yang kamu telah sediakan untuk bekalan perjalanan, wasalli fi masjidir Rasul, dan tunaikanlah kamu solat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni sami'tu Rasulullah, kerana sesungguhnya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi,
satu solat di Masjid Nabawi afdal, adalah lebih baik daripada 1000 solat fi ma siwahu minal masajid, daripada masjid yang selainnya, kecuali masjid yang berada di Kaabah yang lebih afdal daripada Masjid Nabawi. InsyaAllah kita akan sambung pada jam 6.30 nanti. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah.